Kerajaan amat memandang serius mengenai perkara-perkara yang dikhususkan seperti terlibatnya anak-anak Malaysia dalam apa yang dikatakan penghambaan abdi di beberapa negara ASEAN. Perdana Menteri telah mengarahkan saya untuk melihat perkara ini secara lebih mendalam, dan saya berterima kasih kepada beberapa NGO yang diketuai oleh Tan Sri Musa Hassan dan juga Datuk Hisham, sehingga kita rasa terpanggil untuk membawa perkara ini dalam mesyuarat kabinet esok. Perkara yang melibatkan individu-individu yang terdiri daripada pelbagai etnik, mereka semua rakyat Malaysia, perlu diambil perhatian dan pendekatan yang serius. Walau bagaimanapun, kita mengucapkan juga terima kasih kepada Bersama Putra yang berada menguruskan perkara tersebut, kerana menguruskan isu-isu mengenai perkara tersebut memerlukan kerjasama yang amat mendalam, kerana mereka melibatkan negara yang merdeka. Mereka ada undang-undang mereka sendiri. Oleh yang demikian, sejak saya rasa bila terbukanya sempadan mulai 1 April, perkara-perkara ini telah mula dapat laporan daripada ahli-ahli keluarga. Setengah mereka pergi lapor kepada polis, setengah pada mereka melaporkan isu-isu mereka ini kepada NGO. Jadi saya kuat berpendapat perkara ini akan dapat diselesaikan secara lebih holistik pada esok hari lah, bila dibentangkan kepada jemaah menteri. Soalan? Datuk, pihak NGO semalam juga mengatakan bahawa mana-mana rakyat kita yang nak bekerja di luar negara perlu melalui ejen yang sah. Sepatutnya begitu, sepatutnya lah. Tetapi ada pelbagai cara sekarang. Mereka kadang-kadang mereka tidak berterus terang, mereka keluar menggunakan pasport biasa dan tidak, maknanya within ASEAN kita boleh datang ke mana-mana negara selama 3 bulan, tidak social visit. Jadi mereka tidak menyatakan hasrat mereka untuk bekerja. Kalau kita bekerja, kita memerlukan permit yang berbeza. Jadi antara proses inilah biasanya rakyat kita tertipu. Dan tertipu ni hanya berlaku bila dia tahu yang dia kena tipu. Sebelum tu dia tak rasa yang dia tertipu. Untuk ada mekanisme baru yang akan diperkenalkan ke untuk kita sekat ataupun ke mana rakyat Malaysia yang akan keluar untuk bekerja dah ahli. Satu soalan yang baik. Kita tak ada punca kuasa nak sekat rakyat kita. Bila mereka, walaupun pasport itu adalah hak kerajaan, dia bayar RM300 untuk kata 5 tahun, itu hak dia lah untuk mengembara. Kita tak boleh larang, walaupun mungkin dia ada hanya duit RM500. Tetapi elok di masa-masa akan datang, mereka yang nak mengembara keluar negara, beritahulah kepada saudara mara, ibu bapa, tujuan nak pergi ke mana-mana negara. Biasanya dia ada push and pull factor lah. Jadi tak ada undang-undang khusus, tak ada punca kuasa kita nak melarang mana-mana rakyat Malaysia yang ingin mengembara.
Tapi jika mereka nak bekerja, kita boleh cek dengan pelbagai agensi di kedutaan kita. Majikan-majikan Malaysia yang mempunyai industri mereka di negara-negara ASEAN lain amat banyak. Mereka boleh cek, recheck sama ada kerja-kerja yang dielankan itu adalah betul-betul tepat dan genuine. Untuk setakat ni berapa ramai yang jadi mangsa official? Yang buat laporan polis tu kita adalah seperti yang dinyatakan oleh pernyataan press release oleh Wisma Putra. Umpamanya di Kemboja, kita dapat laporan 153 dan kita dapat rescue 133. Jadi ada tinggal 20 orang je yang balik. Tapi itu yang buat laporan. Tapi ada juga mangsa-mangsa yang tidak buat laporan. Ini yang menjadi sukar untuk bahagian penyelamat yang berada di negara-negara yang saya nyatakan itu melakukan bawa balik mereka. Bersama-sama dengan saya dengar tadi dalam setengah jam beberapa kumpulan keluarga yang melahirkan rasa bimbang dengan keadaan anak-anak mereka, dan kita sebagai satu kerajaan amat komited untuk pastikan siap nyawa rakyat kita yang berada di luar negara dapat selamat sampai balik ke Malaysia. Tok, macam mana status masa lagi bekerja dengan sedikit tu macam mana kat sekarang? Awal juga sana. Ada benda yang saya tak boleh nak beritahu. Okey. Bila ada dapat tahu nanti kita akan berterusan komunikasi dengan rakan-rakan media. Dato', adakah kerajaan di negara-negara itu sudah dihubungi untuk kerjasama dan sebagainya? Dah. Sebab tu kita dapat mereka balik. Mana-mana yang komited seperti Cambodia, Laos pun komited. Yang mungkin kita ada masalah sikit adalah kerajaan Myanmar. Jadi kat Myanmar ada berapa orang? Myanmar lebih kurang 58 orang. 58 yang di buat report. Tapi saya percaya mungkin is only tip of the iceberg. Separuh dah bawa balik. Mereka tu berkumpul di mana? Di Yangon ke ataupun di daerah lain ke atau macam mana? Kawasan Miyawadi sebagai besar. Kawasan Miyawadi. Miyawadi. Kawasan Miyawadi macam dekat Keramat lah. Tapi maksudnya mereka ni telah diselamatkan atau Belum. masih lagi berada di sini? Belum. Tapi mereka masih berkomunikasi lah dengan ahli-ahli keluarga mereka. Alhamdulillah. Datuk, benda ni kan akan dibawa ke mesyuarat esok. Jadi jangkaan berapa lama akan diputuskan untuk macam mekanisme dia? Biasa kabinet bila kita bincang sesuatu dia multi-dimension dan kita tidak bergerak secara silo. Walaupun tugas-tugas tu banyak terkumpul dan berfokus kepada Wisma Putra, Kementerian Luar Negara. Dan itulah kita punya center of the gravity, ground zero kita kat sana. Tetapi untuk dapatkan kerjasama, kita ada hubungan. Umpamanya polis dia ada ASEAN Apol, dia ada rangkaian keluarga polis di antara negara-negara ASEAN. Itu tak masuk lagi immigration, networking di antara. Jadi biasanya bila kita berbincang dalam kabinet, dia ada lead agency atau lead kementerian yang lead, tapi dengan kerjasama daripada agensi-agensi lain juga. Datuk, adakah isu akan dibangkit dalam ASEAN plus China supaya isu boleh ditangani bersama? Wisma Putra biasa. Itu kita ambil maklum. Kita ambil maklum. Biasanya bila ASEAN Head of Minister meeting,
benda-benda ni akan dibincang di peringkat senior SOM lah, Senior Officer Management, dan juga perbincangan meja bulat di antara ketua-ketua negara dalam ASEAN. Datuk, macam mana kan yang masa-masa ni boleh find out yang dia baru boleh find out dia kat sana, baru find out yang dia ditipu, bukan maksudnya before that? Adakah proses tu dia macam sebelum pergi tak ada proses macam sangat mencurigakan tu? Betul, daripada perbincangan saya dengan ahli-ahli keluarga, mereka tak perasan yang mereka ditipu. Hanya bila dah ada macam tipah tertipu lah. Kalau dah tahu tipu senang kan? Tak, maksudnya macam mana bila diorang dah kat sana, diorang boleh tahu yang oh, aku dah tipu, this is macam ni. It takes some time for you one realize that they are being conned. Betul, adakah ni Macam kat sini juga kan, you hilang apa 60,000 through the scam, dah hilang duit tu seminggu baru perasan dia tertipu. Ya. Betul, antara mangsa-mangsa yang terlibat ni berumur berapa, dan adakah mereka ni kurang kesedaran ke terhadap macam pasal isu ni? Oh, ini kena panggil profesor kat universiti buat kajian. Dia bukan umur tu. Ya, muda. Ya, young. Datuk, adakah Malaysia akan 30 to 60 ya. Datuk, adakah Malaysia akan cadangkan satu jawatankuasa hasil tubuhkan di peringkat ASEAN ataupun memang dah ada jawatankuasa untuk menangani isu ni? Because this is, I suppose this is not something new. Probably sembilan sebelum ni pun dah ada. Jadi adakah kita nak cadangkan satu, ataupun mungkin dah ada pun jawatankuasa khas untuk mecahkan jenayah, not just this one lah, tapi jenayah rentas pada negara ni? Ya, satu cadangan yang baik. Let me digest it and then saya narratekan dalam kabinet. Datuk, ada rakyat Malaysia yang telah melibatkan informasi yang sudah ada cederaan jumlah berapa jumlah Perak one, tapi kita tak satu kes di Perak. I am quite worried about the people, they start there, if they want to travel back, about how they can travel without a legal passport, because if they go through all of this jalan tipu's way to methods, like various ways that the people scam them in various ways. But how we can actually help these people, and I'm really asking for the protections for the embassies, using some strategies to really like protect our people there. So this is what I'm concerned, and then we are so sad now as the families of these victims, and then I really hope that they can come back safely, and really like God bless these children and really come back safely, because they are really priceless. And I really wanted to say that there's no more slavery in this world, because now we are living in 2022 already. And then I wanted to say that please know that and speak up. I know that there are lots of parents and family out there, you are afraid, you're stuck, you are helpless, but if you are facing the same problems, please speak up, go to the police and report to them. Assalamualaikum, salam sejahtera dan juga salam kemanusiaan. Pertama sekali saya mengucap ribuan terima kasih pada Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, Menteri Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas, kerana menganjurkan pertemuan pada hari ini. Kita telah mengadakan beberapa siri berjumpa dengan Wisma Putra dan menghantar memorandum ke Kedutaan Myanmar, dan siri yang ketiga menghantar memorandum kepada Perdana Menteri untuk menarik perhatian Perdana Menteri. Kita merasakan bahawa keperluan untuk Perdana Menteri campur tangan dalam isu ini, dan saya berbesar hati hari ini dengan adanya pertemuan dengan Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, beliau telah memaklumkan akan memanjangkan isu ini kepada Perdana Menteri. Ini yang kita sangat-sangat perlukan, kerana buat masa ini kita melalui kajian kita tidak nampak
penyelesaian dapat dilakukan tanpa pelibatan ketua-ketua kerajaan. Jadi kita hari ini berharap merayu bagi pihak keluarga-keluarga mangsa yang anak-anak masih lagi berada di sana. Sebenarnya data tidak dapat diketahui jumlah yang sebenar. Jumlah yang dilaporkan dengan jumlah yang ada berbeza-beza. Maklumat yang kita dapat sangat berbeza. Jadi kita tak boleh nak umumkan berapa jumlah yang tepat kerana tidak ada satu mekanisme untuk tahu jumlah yang tepat. Walau bagaimanapun, saya yakin dengan pelibatan Perdana Menteri dalam membantu atas semangat keluarga Malaysia, saya mempunyai harapan yang tinggi dan keluarga-keluarga mangsa yang ada hari ini datang memberikan harapan yang tinggi supaya Perdana Menteri dapat menghubungi ketua-ketua kerajaan berunding dengan cara yang sesuai, cara diplomatik ke, cara apa-apa ke saja untuk menyelesaikan masalah ini. Saya dengan ini mewakili keluarga mangsa mengucapkan ribuan dan jutaan terima kasih kepada pihak kerajaan Malaysia, khususnya pihak YB Menteri dalam berusaha untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih banyak. Lebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Dr. Latif Datuk Dr. Latif kerana telah menjumpa kami pada hari ini. Saya juga pada family. Dan di sini saya berasa bangga kerana kerajaan Malaysia mengambil serius perkara ini dan akan mengambil tindakan yang tertentu untuk menyelamatkan mereka. Dan di sini saya telah juga membuat hubungan dengan pihak polis iaitu Epsom, di mana saya telah akan cuba mendapatkan beberapa maklumat lagi agar pihak polis kita juga akan menjalankan siasatan dan insya-Allah akan membantu juga dalam menyelamatkan mereka. Dan saya ucap terima kasih lagi sekali Yang Berhormat.